Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada semua adik-adik pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Apa kabar semua hari ini? Cikgu harap adik-adik pelajar pada hari ini berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan bersemangat untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan beralih kepada topik yang baharu, masih lagi dalam bab taburan penduduk, tetapi topik yang berbeza, iaitu pada hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia. Jadi cikgu harap adik-adik pelajar semua sudah bersedia pen, buku nota dan juga pensel sebagainya sudah berada di tepi meja pelajar dan bersemangat untuk mengikuti kelas pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, cikgu teruskan. Penilaian hasil pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini iaitu pertama, pelajar dapat menyatakan 4 daripada 7 faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia. Kalau minggu lepas kita telah belajar mengenai konsep dan juga konsep taburan, dan pada hari ini kita akan belajar, kita ingin capai apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia, dan penilaian hasil pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini ialah adik-adik pelajar dapat menyatakan 4 daripada 7 faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia ini kita dapat lihat daripada 2 faktor utama. Ingat ya, 2 faktor utama, iaitu faktor yang pertama sekali iaitu faktor fizikal. Faktor fizikal ni, adik-adik pelajar kena ingat, dia adalah faktor yang mana secara semula jadi, yang sedia ada. Maka faktor fizikal ini sebenarnya juga dapat mempengaruhi taburan penduduk di dunia. Jadi kita lihat bagaimana faktor fizikal ini dapat mempengaruhi taburan penduduk di dunia. Iaitu faktor yang pertama adalah disebabkan oleh bentuk muka bumi sesuatu tempat. Bentuk muka bumi sesuatu tempat ini akan dapat mempengaruhi taburan penduduk di suatu kawasan atau lebih luas di sebuah negara atau dunia. Sebagai contohnya, penduduk yang padat terdapat di kawasan bentuk muka bumi tanah pamah dan rata. Sebagai contoh, lembangan Huang Ho, dataran Ganges dan tanah pamah St. Lawrence, Amerika Utara. Kemudian kawasan tanah tinggi dan kawasan yang berpaya serta berhutan tebal juga mempunyai penduduk yang jarang. Sebagai contohnya, tanah tinggi di banjaran Himalaya dan juga kawasan berpaya di lembangan Kongo, Afrika. Jadi kalau kita lihat di sini adik-adik pelajar, bentuk muka bumi ini kita dapat lihat telah mempengaruhi sesuatu taburan penduduk dunia. Misalnya macam yang di sini tadi kita lihat, kawasan yang bertanah pamah dan rata itu mempunyai penduduk yang padat. Manakala yang berhutan tebal itu pula mempunyai penduduk yang jarang. Kenapa itu boleh berlaku? Kerana sesuatu kawasan bentuk muka bumi bertanah pamah ini biasanya mempunyai macam yang kita belajar minggu lepas, dia ada tarikan-tarikan dia tertentu.
Sebagai contohnya, di Lembangan Huangho ini biasanya dikenali sebagai kawasan pertanian. Maka apabila ada kegiatan tarikan ekonomi seperti itu, maka dia akan menarik penduduk untuk tinggal di kawasan tersebut. Macam yang di kawasan Tanah Tinggi ini pula, kita tengok kenapa dia jarang, kerana kawasan itu adalah bergunung ganang dan berhutan tebal. Bila tersebut tentang hutan tebal dan gunung ganang ini, tidak ada satu tarikan yang dapat menarik orang untuk tinggal di kawasan tersebut. Maka itu menyebabkan kawasan tersebut menerima penduduk yang jarang. Seterusnya, faktor fizikal yang kedua ialah iklim. Untuk pengetahuan adik-adik pelajar, sesuatu iklim di kawasan juga dapat mempengaruhi taburan penduduk dunia. Sebagai contohnya, iklim panas dan lembap di kawasan Asia menjadi tumpuan penduduk. Curahan hujan, suhu dan kelembapan udara di kawasan beriklim panas dan lembap amat menggalakkan aktiviti pertanian. Manakala iklim yang sejuk melampau di kawasan tundra dan suhu yang terlalu tinggi menyebabkan penduduk jarang. Macam yang cikgu jelaskan juga minggu lepas. Cikgu bagi contoh, yang ini Eskimo ni, kawasan kutub utara ini, kawasannya sangat sejuk. Jadi apabila sangat sejuk, adalah sukar untuk manusia membuat penempatan di kawasan tersebut. Hanya golongan beberapa individu manusia sahaja yang dapat tinggal di kawasan tersebut, dan biasanya adalah penduduk asal. Kalau macam kita, orang Malaysia ni, kalau tinggal di sana sudah tentulah tidak akan dapat tinggal sebati di kawasan yang beriklim sejuk, kerana suhu kita di sini tidak sama seperti dengan suhu di sana. Jadi apabila iklim yang sejuk seperti ini, maka dia tidak sesuai didiami dan akhirnya menyebabkan kawasan tersebut menerima penduduk yang jarang. Berbanding pula dengan kawasan iklim panas dan lembap di kawasan Asia, kita lah Asia kan, kita menerima hujan yang sentiasa menerima hujan sepanjang tahun, begitu juga dengan suhu yang sederhana dan kelembapan udara. Dan suhu seperti iklim seperti ini sebenarnya sangat menggalakkan aktiviti pertanian, maka ia menjadi tumpuan penduduk untuk tinggal di kawasan tersebut. Justru apabila ada tarikan seperti ini, maka ia akan menyebabkan taburan penduduk di kawasan tersebut menjadi padat. Seterusnya, tanah. Tanah juga dari segi faktor fizikal, dia boleh menyebabkan perbezaan taburan suatu penduduk dunia. Sebagai contohnya, tanah yang subur seperti di Chernozem yang mempunyai tanah laterit, alluvium dan lanar mempunyai penduduk yang padat. Sebagai contohnya, tanah jenis lava base dari gunung berapi di Pulau Jawa, Indonesia. Kawasan yang berpenduduk kawasan kurang penduduk pula terdapat di kawasan yang bertanah podzol seperti Rusia. Jadi kalau kita lihat, faktor tanah sesuatu kawasan juga dia boleh menyebabkan sesuatu kawasan itu menerima sama ada dia penduduk jarang ataupun padat. Kalau macam tanah yang berjenis lava base di Indonesia ini, disebabkan oleh tanah yang subur ini, maka dia membawa kepada aktiviti pertanian yang aktif. Maka disebabkan oleh aktiviti pertanian yang aktif ini, ia telah menarik ramai penduduk di kawasan itu untuk berpindah di kawasan Pulau Jawa ini, kerana adanya tarikan tanah lava base daripada gunung berapi. Okey, begitu juga dengan kawasan penduduk jarang. Kita dapat lihat di sini kawasan yang bertanah podzol seperti di Siberia, Rusia, menyebabkan orang tidak tinggal di kawasan tersebut. Faktor yang keempat dari segi faktor fizikal yang menyebabkan taburan penduduk dunia ini, membawa kepada faktor-faktor taburan penduduk dunia ini adalah dari segi saliran. Kawasan yang mempunyai saliran yang baik seperti
Lembangan St. Lawrence, tebing sungai Chao Phraya di Thailand telah membawa kepada penduduk yang padat. Ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi perikanan dan pelabuhan di kawasan tersebut. Sebagai contohnya di tebing Chao Phraya ini dia ada aktiviti perikanan di situ. Maka apabila ada aktiviti perikanan, penduduk ramai untuk tinggal di kawasan tersebut kerana adanya faktor tarikan seperti ini. Dari segi kawasan yang gersang, kita dapat tengok seperti di Gurun Kar dan Gurun Kalahari mempunyai penduduk yang jarang kerana kawasan gurun ini tidak mempunyai kawasan saliran yang baik. Jadi apabila tidak mempunyai kawasan saliran yang baik, bagaimana sesuatu aktiviti ekonomi di kawasan tersebut dapat berjalan? Maka ia akan menyebabkan penduduk menolak untuk tinggal di kawasan seperti ini. Faktor yang kedua, tadi cikgu sebut faktor fizikal, di mana faktor fizikal itu dia ada 4 poin utamanya tersendiri. Jadi sekarang ini kita berpindah kepada faktor manusia. Faktor manusia ini juga dia akan mempengaruhi taburan penduduk di suatu kawasan. Sebagai contohnya, dari segi kegiatan ekonomi. Macam yang cikgu sebut minggu lepas, kawasan perindustrian biasanya dia akan menyebabkan kawasan tersebut menerima penduduk yang sangat padat. Kerana aktiviti perindustrian seperti ini dia membuka peluang pekerjaan yang banyak kepada masyarakat. Justru orang ramai atau orang luar akan berpusu-pusu untuk datang di kawasan tersebut kerana adanya kegiatan ekonomi perindustrian seperti yang cikgu sebutkan minggu lepas. Sebagai contoh di Jerman, di India dan Kuzbas, Rusia. Selain itu, aktiviti ekonomi pertanian juga dia akan menyebabkan kawasan tersebut mempunyai penduduk yang padat. Kerana apabila adanya aktiviti pertanian ini, maka dia juga akan menarik orang ramai atau orang luar untuk tinggal di kawasan tersebut. Misalnya cikgu sebut tadi lembangan St. Lawrence, Jawa Tengah Indonesia dan juga Sungai Mekong di Indochina. Kawasan yang jarang penduduk selalunya mempunyai kegiatan ekonomi primitif. Misalnya pertanian pindah, memburu dan mengumpul hasil hutan. Justru apabila penduduk yang mengamalkan aktiviti ekonomi seperti ini, dia cenderung kepada penduduk yang jarang. Dari segi faktor sosial pula, sistem pengangkutan yang baik dan moden sesuatu kawasan mempunyai penduduk yang padat kerana ia telah memudahkan urusan harian penduduk di kawasan tersebut. Bila kita bercakap tentang sistem pengangkutan, apabila di suatu kawasan itu mempunyai sistem pengangkutan yang baik, maka ia akan menarik minat penduduk atau orang luar untuk tinggal di kawasan tersebut kerana sistem pengangkutan ini telah menyebabkan kegiatan sosial manusia di kawasan tersebut bertambah baik. Dan biasanya bila kita sebut sistem pengangkutan yang baik dan moden ini, ia biasanya berada di kawasan bandar, kawasan-kawasan bandar. Kerana kawasan-kawasan bandar ini biasanya dia dibangunkan khas khusus oleh pihak kerajaan agar aktiviti ekonomi dan sosial negara dan juga rakyat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Okey, sebagai contohnya di sini kita ada bandar metropolitan seperti New York, Paris, yang mana dilengkapi dengan pelbagai kemudahan sosial seperti sekolah, hospital dan pengangkutan awam yang serba canggih. Okey, selain daripada pengangkutan, antara faktor-faktor sosial yang menyebabkan di satu kawasan itu didiami oleh orang ramai ialah adanya hospital, adanya sekolah, adanya pengangkutan awam seperti yang cikgu sebut tadi. Oleh kerana ada kemudahan-kemudahan seperti ini, maka ia akan menyebabkan kawasan tersebut menerima orang
ataupun menerima penduduk yang ramai. Jadi apa yang cikgu boleh jelaskan di sini, faktor sosial seperti adanya kemudahan sistem pengangkutan, hospital, sekolah, pengangkutan awam dan universiti di satu kawasan, dia akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan dan akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi padat. Kemudian dasar governance. Apa itu dasar governance? Dasar governance ini, bila kita sebut dasar governance, ia adalah melibatkan dasar kepada dasar pemerintah. Kalau kita di Malaysia, dasar governance itu tertumpu kepada dasar pihak kerajaan. Dasar kerajaan juga dapat mempengaruhi faktor taburan penduduk di sesuatu kawasan. Kerana dasar-dasar kerajaan ini, dia membuka peluang dan ruang kepada orang untuk tinggal di kawasan tersebut. Sebagai contohnya, di sini kita dapat lihat pembinaan bandar baharu seperti Tampines di Singapura, Hangzhou, China, New Delhi, India, Washington DC, Amerika Syarikat, dan Canberra, Australia, menyebabkan kawasan tersebut menerima penduduk yang padat. Kerana dasar-dasar kerajaan membina bandar-bandar baharu ini telah membuka ruang dan peluang untuk orang ramai berpindah di kawasan tersebut, kerana kawasan tersebut mempunyai sistem sosial yang lebih baik, di mana dia mempunyai kemudahan-kemudahan seperti hospital, sekolah, universiti dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini juga, pembinaan kawasan perindustrian seperti di Shah Alam Selangor juga menerima penduduk yang padat. Kerana untuk pengetahuan adik pelajar, negeri Selangor itu adalah negeri yang penuh dengan kawasan perindustrian. Pihak kerajaan banyak membuka peluang sektor-sektor perindustrian di seperti kawasan Shah Alam Selangor. Maka oleh sebab dasar kerajaan Malaysia memperluaskan dan memperkukuhkan sektor industri di kawasan Shah Alam Selangor ini, maka kawasan ini menerima penduduk yang ramai. Dan peranan governance di setengah negara melaksanakan transmigrasi untuk mengurangkan dan meningkatkan jumlah penduduk di suatu kawasan juga boleh menyebabkan perubahan ataupun menyebabkan faktor kepada taburan penduduk di suatu kawasan. Sebagai contohnya, kerajaan Indonesia telah memindahkan penduduk di Pulau Jawa yang padat penduduk ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, yang mana kawasan-kawasan ini mempunyai penduduk yang kurang. Jadi sebenarnya apa yang cikgu boleh simpulkan di sini, dasar sesebuah, adik pelajar kena ingat, dasar sebuah kerajaan itu dia akan menyebabkan taburan penduduk di suatu kawasan juga itu akan berubah. Kalau kerajaan, ingat saja, kalau kerajaan buka dasar baharu seperti buka kawasan pembinaan bandar, buka kawasan kilang, buat hospital, sekolah dan sebagainya, maka dasar-dasar seperti ini akan menyebabkan orang ramai akan berpindah ke kawasan tersebut, kerana kawasan tersebut mempunyai sistem sosial yang lebih baik. Jadi cikgu mau simpulkan sedikit mengenai topik pembelajaran kita pada pagi ini. Ingat saja, faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dunia ini, ingat, dia ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor fizikal, yaitu faktor fizikal ini terdiri daripada bentuk muka bumi, iklim, tanah dan saliran. Keempat-empat faktor kecil ini menyebabkan kawasan di suatu kawasan itu mempunyai taburan penduduk yang berbeza-beza, kerana adanya faktor tarikan dan juga adanya faktor penolak untuk masyarakat tinggal di kawasan tersebut. Dan faktor yang kedua kita kena ingat di sini adalah faktor manusia, di mana faktor manusia ini seperti dasar ekonomi, dasar sosial,
Dan dasar kerajaan itu dia akan juga mempengaruhi taburan penduduk di suatu kawasan. Kerana sebagai contoh kita tengok dari segi kawasan ekonomi perindustrian, dia akan menyebabkan di kawasan tersebut menerima penduduk yang ramai kerana kawasan perindustrian ini menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada orang ramai. Maka orang ramai akan datang ke kawasan itu dan tinggal di kawasan tersebut dan seterusnya menyebabkan kawasan tersebut menjadi padat. Begitu juga dengan faktor sosial di mana sistem pengangkutan, hospital, sekolah, universiti dan sebagainya yang ada di kawasan tersebut, dia akan menarik penduduk dari luar untuk datang dan tinggal di kawasan tersebut dan akhirnya menyebabkan kawasan tersebut menerima penduduk yang padat. Dan dari segi kerajaan, seperti yang cikgu katakan tadi, dasar sebuah kerajaan dia juga akan mempengaruhi taburan satu penduduk di sebuah kawasan kerana dasar-dasar kerajaan ini akan membuka ruang dan peluang untuk orang daripada luar datang ke kawasan tersebut dan kawasan tersebut seterusnya akan menerima taburan penduduk yang padat. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh adik pelajar dan cikgu harap kamu dapat menjawab soalan yang cikgu akan berikan kepada kamu sebentar nanti. Dan kepada pelajar yang tidak faham atau tidak tahu, bolehlah bertanyakan soalan kepada cikgu tentang kemuskilan atau persoalan anda tentang topik yang anda tidak faham yang kita pelajari pada pagi ini. Jadi sekian dan terima kasih.